Okey, terima kasih. Kita kembali lagi, Ira. Kita kembali lagi. Ira macam penat lagi daripada Incheon. Jet lag lagi. Tak adalah. Baiklah, kita teruskan. Tadi pertama nak tanya Kak Zurati. Dari kacamata seorang wartawan lah, bajet yang telah pun diperuntukkan untuk 6 jenis sukan ini dan aktiviti-aktiviti yang akan membabitkan belia. Tetapi mengikut kata Datuk Daniel dan juga Datuk Naim, pembentukan ini harus mula daripada akar umbi. Jadi kacamata seorang wartawan itu, gambaran awal melalui pembacaan saya itu mengatakan bahawa 6 sukan ini harus terus cemerlang, harus terus memberikan satu impak yang begitu besar. Bagaimana? Kalau pada mata saya, macam saya cakap tadilah, dia tetap kepada kita balik kepada kalau dia memang untuk pembangunan akar umbi, kita kena lihat kepada pendedahan dia. Pendedahan yang macam Datuk kata tadi, saya setuju dengan Datuk Daniel, dia kata kita putus kita tak ada yang berterusan. Ada setengah sukan dia ada orang kata penyambungan dia tu kan, ada pelapis yang didedahkan terus kepada elit. Makna dia kejohanan yang elit pun sertai bila sampai satu tahap dia boleh masuk. So di situ kita boleh lihatlah bila ada continuous tu kita tak akan nampak ke perberhentian. Macam contoh kalau sukan badminton, kita tengok Datuk Lee Chong Wei, selepas Datuk Lee Chong Wei ke mana? Siapa lagi selepas itu? Sedangkan kita ada skuad pelapis. Kita tak nak macam sampai satu tahap bila kita nak cari tu, kita cakap atlet ni belum layak untuk pergi ke kejohanan yang macam ni. Kita tak nak macam tu. So sepatutnya bila ada bajet tambahan ni untuk 6 sukan ni, sepatutnya kita gunakan untuk dedah lebih kepada pendedahan yang skuad pelapis kita ada. Takkan kita nak tunggu dah putus baru kita nak keluarkan skuad pelapis. Tak, rasanya kalau macam tu kita akan putus lah. Sebab bila kita skuad pelapis ni kita tahulah dia kurang pendedahan, kejohanan dia kurang. So macam saya tengok contoh baru ni, pemain badminton wanita Jepun. Dia masa saya dalam bulan 5 tu saya cover dia untuk World Championship di Alostar. Dia dapat gelaran World Championship. Sekarang dia baru 17 tahun. Okey. Dia junior lagi, tapi saya tengok dia dah beraksi untuk sukan Asia, untuk persoalan wanita. Cumanya dia orang kata lack of exposure lagi, dia masih dia hanya berjaya di peringkat pusingan kedua macam tu pada saat saya. Tapi sekurang-kurangnya dia dah dapat pendedahan untuk ke macam tu. So sudah ada perkembangan yang baik. So kalau kita boleh macam tu, sebab kita pun rasanya pelapis kita dah sampai tahap mungkin kita boleh hadkan kalau dia duduk dalam ranking 10, top 10, top 5 atau top 3, kita dedahkan terus dia ke kejohanan yang lebih besar sama-sama dengan skuad elit. So mungkin dia boleh rasa orang kata apa? Aura tu, dia punya pengalaman tu mungkin dia akan lebih meluas lagi lah. So semasa bajet nak jawab tu saya tengok. Okey, gambarannya mungkin Datuk, kalau saya salah Datuk betul kan, sama ada bajet itu besar atau kecil. Kalau tidak salah dari pandangan saya, zaman Tan Sri Dr. M. J. Ketisen, saya rasa tidak ada bajet yang besar, tetapi dinobatkan selaku pelari terpantas Asia ya. Rusman Alwi juga pernah meraih gelaran itu. Zaman Rashid, zaman Datuk Misbun, semuanya meraih gelaran tanpa ada perbelanjaan yang begitu besar jika dibandingkan dengan 2015 nanti. Tetapi kalau kita nak ambil sedikit, nak kembalikan memori di Incheon yang baru berakhir seminggu yang lalu, ialah nampaknya persekutuan tidak begitu dipersalahkan. Ekoran gagal untuk mencapai 8 pingat emas, tetapi saya kira Datuk Seri Zulkifli Sembong seakan-akan terpaksa menerima berbagai bebanan akibat kegagalan. Jadi pandangan Datuk Daniel sendiri bagaimana? Adakah itu yang perlu diterima, ataupun seluruh persekutuan harus duduk sama dan menerima kegagalan, atau tidak semua harus memikul tanggungjawab itu? Saya setuju, semua harus memikul, sebab this is a combined effort. Dia punya stakeholders ada ramai, ISN, MSN, KBS, Truth, MOM, Persatuan. This is a team effort. Semua stakeholders ada dia punya peranan. Kalau sesuatu stakeholder is not performing, tidak bermakna yang jaga itu macam MSN, pengarah MSN kena hantam. That is not fair lah. So it is a collective effort. Everybody must contribute.
Terutama sekali selalu MOM kata ini bukan peranan kita, peranan persatuan. Memang kalau persatuan tidak melaksanakan tugas mereka sebagai satu badan untuk membangunkan sukan, siapa kena tegur dia? Dia the members of MOM, so MOM kena tegur dia. Tapi kita tak kata itu bukan peranan kita, everybody lepas tangan. So every stakeholder has got a responsibility. Jadi kita kena kaji sekarang di mana satu yang telah tak buat ataupun melaksanakan peranan mereka. Collective effort. Inilah saya seperti katakan pengurusan semua persatuan. Kita kena tengok semasa capacity audit yang baru selesai, kita berdapat selain dari 6 persatuan, yang lain tak ada strategic plan yang lengkap. Jadi kita sekarang, masalah kita sekarang yang cakap ni, akar umbi elit tak ada kesenimbangan. Ini jadi sebab tak ada rancangan jangka panjang. So, hanya 6 persatuan dia dapati ada. Kalau kita melihat kepada tu Gejairah, saya pergi kepada Dato' Naim. Kalau kita melihat kepada perkembangan itu, Dato', barangkali kita tidak perlu pertikai sukan basikal track, sememangnya ada kejayaan. Tetapi kalau kita melihat kepada sukan lembu raya, nampak sedikit suram dengan sumbangan pingat yang nampaknya tidak begitu menonjol lah. Jadi pandangan Datuk sendiri, ditambah pula Datuk PKBM yang sekarang berada dalam sedikit kemelut. Jadi mungkin Datuk nak memberikan sedikit penjelasan atau pandangan. Ada juga peminat-peminat yang kurang jelas sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku. Bagaimana dengan bajet tahun depan dengan penganjuran LTDL dan sebagainya? Adakah ini mengganggu perjalanan PKBM sendiri? Sudah tentu, kerana apabila persatuan itu terpalit, maknanya semua akan will be affected lah. Tapi balik tadi sekejap, saya nak sentuh bahawa saya setuju bahawa ini merupakan tanggungjawab bersama, collective responsibility, dan semua pemegang saham, semua stakeholders bertanggungjawab, bukan sahaja kerajaan tetapi institusi-institusi yang berkenaan dan juga pihak swasta dan juga pihak media juga. Kadang-kala yang menimbulkan masalah bila over anxiety pihak media untuk punish sama ada atlet ke pegawai ke persatuan ke oleh kerana perkara-perkara yang berlaku. Jadi kadang-kadang perkara itu hearsay, tak ada bukti, akan menjadi timbulkan banyak masalah, dan apabila ribu orang dah dengar tu tapi dia punya penyelesaian ataupun penafian dan sebagainya kadang-kadang tak diangkat. Jadi dalam masalah kemelut PKBM yang dihadapi sekarang ni adalah beberapa perkara yang melibatkan misalnya dana LTDL. Dana LTDL tu diberikan terus oleh kementerian, transit kepada PKBM, segala perbelanjaan dana itu diputuskan oleh kementerian. Jadi kita terima itu sebagai money in transit. Jadi kalau 18 juta ke 18.5 juta ke, itu semua keputusan perbelanjaan itu dibuat oleh jawatan kuasa penganjurnya. Persatuan tak terlibat dengan keputusan membelanjakan duit itu. Jadi kementerian melantik pegawai-pegawai kewangan yang menguruskan duit itu. Jadi kenapa nak menyalahkan persatuan? Kalaupun persatuan ada bukti, ada penyelewengan, ada penyalahgunaan kuasa dan sebagainya, dan kita buat penyiasatan, kita ambil tindakan kepada pegawai. Jangan kita ambil tindakan kepada persatuan. Kerana macam saya cakap, persatuan ni kereta. Pemandu tu yang bawa kereta ni melanggar lampu merah ke, pergi langgar tiang ke, masuk longkang ke. Jadi yang salah tu pemandu. Kereta tu hanya ikut arahan orang yang membawa kereta tu. Jadi kalau pemandu tu salah, tangkap pemandu tu. Jangan menganiayakan persatuan, kerana apabila kita menggantung ataupun membatalkan persatuan tu, yang terlibat keseluruhannya, termasuk dari segi penajaannya, dari segi atletnya, kepegawaiannya, dari segi aktivitinya, program pembangunannya dan sebagainya. Jadi sebelum kita membuat satu keputusan tu, kita kena halusi. Apakah keputusan yang diambil yang paling baik sekali menyelesaikan masalah. Okey, baik. Terima kasih, Datuk.